Pandangan tu, I sebagai orang yang dah berkahwin, sebab kita dah ada suami kan, kita dah ada pasangan kita. So kalau boleh macam kita fokus dekat rumah tangga kita je. So kalau boleh jangan buka ruang pun dekat orang lain, orang yang ketiga, supaya kita dapat menjaga keharmonian rumah tangga tu. Kalau macam tu saya confirm saya akan tanya dulu pasangan saya betul ke apa cerita di sebaliknya. Sebab kita tak boleh nak salahkan satu pihak, kita kena ada information daripada dua-dua belah pihak. Dia kalau benda tak bertepuk sebelah tangan, tak berbunyi, tu je saya mampu komen. Bagi saya tak elok lah kot sebenarnya. Benda tu dia memberikan satu persepsi yang lebih ke arah negatif berbanding yang positif. Kalau kita tengok orang tu dia sedang membina masjid atau dia telah membina masjid, lepas tu orang ketiga masuk sudah runtuh secara tak langsung, dia macam merosakkan hubungan rumah tangga seseorang lah. Sebab saya rasa ada habit kot. Ada perempuan yang habit dia memang suka tak boleh tengok orang tu dengan orang lain. Dia macam yang seorang dia tak nak, yang orang punya yang dia nak. Saya rasa habit lah, habit. Mungkin mula-mula boleh berbincang dulu. Kalau kata dah bagi second chance pun masih belum ni lagi, kita angkat kaki je. Sebab maksudnya kita deserve better. Orang tu tak deserve untuk kita. Oh, tapi yang dia tanya semua orang perempuan Itu sebenarnya menghantar mesej kepada ramai tentang topik pada hari. Ada lelaki lah, tapi ramai dia tanya pada perempuan. Okey, tak apa. Ini satu perbincangan cukup menarik. Kami sebenarnya tadi sewaktu kita menyaksikan pendapat orang ramai tu, kami sebenarnya berdebat juga, berbincang. Sebenarnya ke mana hala tuju kita nak bawa topik kita ni dengan menarik. Kita ada ayat gangguan, kita ada orang ketiga yang nak. Dan dalam rumah tangga. Baik, hari ini konteks kita akan berbicara akan diserikan oleh dua orang tetamu yang cukup mahir dalam topik itu pada hari ini. Betul. Yang pertama sekali dengan seseorang yang dah lama saya tak bersua muka sebenarnya. Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof, apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat Uyaina? Ya, Alhamdulillah. Saya dah tak sudi ke nak datang set dari Syai? Tak ada sebab ada Fahrin. Okey, baik. Saya suka kombinasi dua tetamu kita pada hari ini yang pasti akan memberikan kita pelbagai jawapan, juga informasi yang cukup menarik untuk kita jadikan renungan dan juga penghayatan kita. Kita belum. Tetapi dua orang tak ingat dah nampak. Kita juga bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor, Kaunselor Pendaftar dan Ketua Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan UM. Apalah hari ini? Puasa. Dr. Aziz sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Puasa faham. Tahu Doktor. Okey, baik. Jadi kita dah setuju nak bagi dua. Saya nak tanya pada Tuan Faisal dulu. Okey, Tuan Faisal, apa yang didefinisikan sebagai gangguan ni dalam topik kita pada hari ini? Okey, terima kasih Fahrin dan juga Uyaina. Bila saya dihubungi oleh staf wanita hari ini untuk berbicara berkenaan topik yang hangat ni, saya pun rasa bersalah di peringkat awal kan. Sebab biasanya macam yang Fahrin kongsikan tadi lah, kenapa yang ditemu-duga perempuan saja. Walhal yang biasa diganggu ni lelaki juga diganggu kan. Betul. Jadi definisi gangguan ni kalau ikut perundangannya Fahrin dalam konteks tajuk yang kita bincangkan ini adalah seperti iaitu untuk meruntuhkan hubungan rumah tangga yang aman damai, menghasut, memujuk supaya tinggalkanlah suami kamu tu, ataupun I nak jadi girlfriend you lah, isteri you tu tak cantik dah, isteri you tu punya ada skandal lah, menceritakan perkara-perkara begitu dengan niat untuk meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga yang telah dibina berpuluh tahun sebagai contoh. Jadi itulah definisi gangguan yang sangat luas sebenarnya Maknanya nak katakan dari segi undang-undang, kalaulah dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi man khabbaba zaujatum ri'in au mamlukahu laisa minna. Maksudnya sesiapa yang merosakkan isteri seseorang, iaitu maksud merosakkan tu untuk meruntuhkan rumah tangga seseorang tu ataupun hamba yang dimiliki oleh lelaki tersebut, maka dia bukan daripada kalangan kami, maknanya bukan di kalangan Rasulullah SAW, maknanya kita ni bukan umat dia. Betapa beratnya Apatah lagi kalau dalam konteks pertunangan, kita ni dilarang untuk mengganggu tunangan orang lain kan. Berdosa besar tu. Apatah lagi kalau kita ni mengganggu isteri orang ataupun kita mengganggu suami orang dengan
niat untuk meruntuhkan rumah tangga. Tetapi berbeza, macam saya rasa Pak Harin setuju dengan saya ni kan. Kalau mengganggu suami orang untuk menjadi isteri sebagai contoh, itu dah dalam konteks lain. Tetapi kalau nak bermadu dan sebagainya, ada caranya dan kaedahnya, bukan dengan cara yang boleh orang kata kita nak berkahwin lagi tetapi kita runtuhkan hubungan kita dengan isteri sedia ada, ataupun dengan cara yang orang panggil tak gentleman. Kalau nak menambah maklum yang betul-betul kepada isteri kita yang sedia ada ataupun keluarga. Dan gangguan ini pula tak boleh kita lihat dalam konteks yang tak ada hubungan dengan kita saja. Maknanya mungkin perempuan lain, lelaki lain. Gangguan juga boleh berlaku di kalangan mungkin ahli keluarga sendiri. Ahli keluarga yang mungkinlah ada juga mak ayah mentua ataupun adik-beradik suami ataupun adik-beradik isteri yang tak berapa suka dengan contoh menantu ataupun abang ipar kita ataupun kakak ipar, adik ipar. Jadi mereka juga mulalah menanam pelbagai persepsi, membuat cerita, mereka cerita ataupun sampai ke peringkat membuat satu fitnah yang boleh mengeruhkan, bukan setakat mengeruhkan tapi boleh merosakkan hubungan keluarga tu sampailah berlakunya perceraian. Jadi ini perkara yang mungkin saya akan kongsikan nanti. Apa tindakan sepatutnya dilakukan? Ke mana kita nak pergi? Di mana kita nak beraduan? Apakah bentuk undang-undang yang boleh diambil terhadap mereka ini? Ada ini mukadimah daripada saya lah. Cantik mukadimah daripada tuan tadi. Sebab tadi pun saya tertanya-tanya definisi pihak ketiga ataupun orang ketiga tu, adakah ianya hanya tertumpu kepada boyfriend ataupun girlfriend ataupun kekasih gelap dan sebagainya sahaja? Tetapi ternyata tidak. Ibu mertua, bapa mertua, ahli keluarga yang lain, ipar duai dan sebagainya juga boleh ditakrifkan sebagai pihak ketiga sekiranya ada niat untuk meruntuhkan rumah tangga sesebuah pasangan itu. Okey, baik. Dan mungkin Dr. Aziz juga boleh berkongsi kan. Dalam konteks yang kita bercakap hari ini, banyak sangat kes-kes yang berlaku yang mungkin kalau mereka itu adalah public figure, viral dan sebagainya. Hakikatnya, kalau bukan public figure sekalipun, masalah ini berlaku dalam masyarakat kita. Bagaimana sebenarnya pihak ketiga ini memberi kesan, mungkin kesan yang besar kepada sesebuah institusi kekeluargaan itu. Bukan sahaja suami dan isteri, tetapi kepada anak-anak juga. Okey, terima kasih Wiana. Saya rasa kalau ada gangguan orang ketiga ni, memang sesebuah institusi kekeluargaan itu mungkin akan bergolak dan sebenarnya dia akan mengganggu gugat. Izinkan saya untuk bercerita tentang vicious cycle ni. Sekiranya gangguan ketiga ini berlaku berkali-kali, dia bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Dia kan sebenarnya bermula daripada segi orang kata apa tu, mula-mula tenanglah sebab honeymoon, baru berkahwin. Dan kemudiannya akan orang kata apa, ada insiden-insiden yang berlaku, ketegangan. Dalam fasa berkahwin itu kan ada yang tergigit lidah. Bila dah tergigit lidah tu salah faham dan mulalah mencarikan apa orang kata tu salah faham ya. Dan bila ada gangguan orang ketiga ini, dia akan menyebabkan terjadinya tension. Tension dalam sebuah hubungan itu. Dan dia bila kita kata tension ini, isteri yang pertama sekali mungkin akan, bukan mungkin lagi dah, memang akan merasakan sedih. Emosi itu akan terganggu. Dan bila kita berfikir, kita akan berfikir yang negatif selalu. Kenapa ni aku tak cukup bagi apa yang terbaik untuk suami, layanan tidak baik, daripada segi pemakaian tak elok ke. Dan lepas tu emosi ni memang akan terganggu, tingkah laku mulalah marah-marah pula. So kita tak perasan ya dalam keadaan ini, ini yang saya katakan insiden tadi, lepas tu tension building tadi, dan mula bertekak dan akan berlakunya di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita ni bystander. Ya Farin, mereka melihat. Mereka melihat kerana kita ni adalah model. Bila mereka melihat, mereka mulalah akan emulate dan imitate. Bila mereka emulate dan imitate ini, this is what we call as the vicious cycle. Dan perasaan ini memang akan sentiasa bergolak, memang akan tidak tenang, melainkan mereka mencapai kata sepakat. Dan bukan tu saja Yana, bila mereka berlaku begini kan, dan saya katakan tadi repeated tu, akan ada satu fasa di mana mereka reconcile. Maksudnya berbaik semula. Baik semula ni selalunya dia akan ambil masa lah. Time ni lah dia akan pujuk. Sama ada pujuk suami, pujuk isteri. Dan anak-anak akan jadi confused. Di sini anak-anak akan jadi confused. Tadi saya suka bila sahabat kita ni membincangkan tentang bagaimana ada juga daripada kaum keluarga kita yang mungkin akan mengganggu kalau mereka tak suka kan.
Dan ini akan menyebabkan bila mereka reconcile ni kalau okey. Tetapi kalau tak okey dia akan berulang. Dan akan ada satu fasa bila dah reconcile dia tenang. Tenang ni Farin mungkin sekejap. Betul. Dan dalam fasa ini tadi bila kita kata tension building, ada insiden yang berlaku, ada reconcile, calm ni, tenang ni, akhirnya bila dia kerap berlaku akan hilang. Dan bila dia hilanglah yang berlakunya kita paling seram atau takut ialah perceraian. Dan tidak ada lagi reconciliation. Sebab dalam satu fasa, minta maaf puasa-puasa ni kena tekak. Nak offer air tak boleh pula. Itulah kan. Tapi dalam fasa ini ketenangan itu mungkin akan diambil orang kata secara kekal apabila tidak lagi ada persefahaman. Baik. Ya. Tapi mungkin kalau boleh saya menambah, di dalam keadaan yang turun naiknya tadi itulah ada pengaruh-pengaruh pihak ketiga tu yang juga memainkan peranan sebenarnya. Betul tu. Okey, banyak lagi kita nak tanya kepada Tuan Faisal dan juga Dr. Azzi, tapi kita nak dengarkan juga perkongsian seseorang ataupun satu individu ini, pengakuan yang pernah diganggu oleh orang ketiga dalam perhubungan rumah tangganya. Kita dengarkan. Perkahwinan adalah bentuk penyatuan dua hati dan setiap pasangan pastinya mengimpikan mahligai yang sempurna. Namun, tiada perkahwinan yang tidak diuji. Bahagian saya hari ini musnah sebab saya terlampau percaya ke orang yang saya sangat rapat dan anggap dia macam family. So saya dengan dia ni dah berkawan lama. Dia pun kenal saya dengan suami dari sebelum kami berkahwin lagi. Saya memang layan dia dengan baik, memandangkan memang dia seorang je yang tinggal dekat sini dan family dia pun dekat kampung. So saya memang selalulah ajak dia datang makan dekat rumah. Kalau ada family gathering ke, memang saya akan pastikan dia ikut sekali. Jadi bila dia borak dengan suami pun memang macam biasa je. Tak ada nampak apa yang lain pun lah. So bayangkanlah saya ni sebagai seorang isteri tak pernah langsung ada rasa syak wasangka dekat husband, dan saya tak pernah terlintas lah yang mereka ni akan jalinkan hubungan cinta dan diam dekat belakang saya. Tapi tidak cakap Allah tu mahal ada kan, ditunjuk siapa suami saya, siapa kawan baik saya. 2 kalilah saya terserempak dengan orang ni tengah makan berdua. Tapi bila saya tanya suami, dia cakap dia serempak. Dan saya pun memang percaya sebab suami saya ni jenis introvert. So memang dia susah langsung nak selesa dengan orang. So memang saya tak syak apa-apa lah. Tapi apa yang saya tak boleh nak maafkan bila saya terbaca chat suami dan kawan baik saya. Masa tu, sumpah saya cakap dah ada saya rasa sesak sangat. Saya panggil suami saya dan kawan baik saya untuk tanya apa status sebenarnya hubungan mereka berdua ni. So last kali memang diorang mengaku yang mereka dah 7 bulan menjalinkan hubungan dekat belakang saya. Dekat sini saya tak salahkan kawan saya je, tapi suami saya pun salah juga sebab dia yang buka ruang tu untuk orang lain masuk dalam kehidupan kami ni. Saya sekarang ni memang dalam dilema sangat sama ada saya nak teruskan ke ataupun tak dalam perkahwinan ni. Baik, sebenarnya bila ada pihak ketiga ni sememangnya akan memberi kesan kepada sesebuah hubungan suami isteri itu. Dan balik kepada Tuan Faisal kan. Tadi Tuan dah bercerita tentang bagaimana sebenarnya definisi gangguan dan juga definisi pihak ketiga itu tadi yang merangkumi banyak sebenarnya individu-individu. Tetapi kan Tuan, soalan saya, sekiranya saya berada dalam sebuah rumah tangga yang saya merasakan bahawa adanya kehadiran pihak ketiga. Tak kisahlah suami mungkin saya syak ada skandal lain ataupun keluarga mertua, ipar duai dan sebagainya. Yang pentingnya ada orang ketiga. Apa yang saya boleh lakukan dan apa pula tindakan yang akan dikenakan terhadap orang ketiga? Okey, baik ya. Bagus sangat soalan tu dan saya rasa pasti ramai penonton yang tertunggu-tunggu juga. Dia sebenarnya ni, pertama dia ada beza. Kita betul-betul yakin bahawa pasangan kita itu melakukan sesuatu yang maknanya macam you maklumkan tadi, skandal ataupun ada terlibat dengan pihak luar yang nak mengganggu kita punya perkahwinan. Satu lagi kita macam syak sangka dia. Dalam hal begini kita kena bersifat kata prudent. Maksud prudent ni kita kena berhati-hati. Jangan terus melatah ataupun meloncat yang mana mungkin kita membuat tuduhan yang tak betul kepada pasangan kita. Berdosa pula tu. Ataupun dia panggil nanti kita bergaduh pula dengan unnecessary dengan suami ataupun isteri kita. Jadi seeloknya pada pandangan saya kita tengok ya, banyak kes-kes macam yang telah dinyatakan tadi ya dalam keratan akhbar ya. Banyak kes-kes yang melibatkan pihak ketiga ni yang dibawa ke mahkamah sebagai contoh.
kurang bukti. Kurang bukti. Ya. Maknanya nak mensabitkan itu biasanya bila kurang bukti tak cukup strong, susahlah kita nak mensabitkan seorang. Jadi kita sebagai orang awam ni, macam kes Uyaina tadi, na'udzubillah ya, mana-mana sesiapa kes ni. Kes yang saya reka. Maka elok kita buat siasatan dulu. Buat siasatan, maknanya siasatan tu tak payahlah nak report ke polis dulu ke dan sebagainya. Kita sendiri buat siasatan. Nak buat siasatan sekarang ni mudah. Isteri ni ya, dia Fahrin ya, kita kena ingat je isteri kita ni ya. Kalau kita buat betul, dia tahu. Kalau kita buat sesuatu tak betul, dia pun boleh tahu tu. Oh, itu dia ada indera. Dia ada perempuan dia. Itu dia boleh baca. Dia boleh baca. Isteri/FBI. Jadi isteri kita ni sebenarnya dah cekap. Dia boleh tengok kalau telefon tu kita letak kita punya password dan sebagainya. Itu meletakkan password itu sendiri pun dah menimbulkan syak sangka kepada pasangan kita. Kenapa pula kan? Betul tak Yana? Betul. Kenapa sebagai kita pasangan nak letak password pula? Itu satu. Keduanya isteri-isteri kita ni saya nak cerita macam mana nak gather the evidence. Macam mana nak kumpul bukti. Jadi dengan media sosial sekarang ni mudah ya. Keduanya dengan rakan-rakan sepejabat. Ketiganya di kalangan ahli keluarga. Yang keempatnya tuan punya badan sendiri. Kita tahu isteri kita ni atau suami ni dia berubah sikap. Kita tahu. Okay. Dia berbeza kalau kita baru kahwin sehari. Tapi ni cerita ni kalau kita dah kahwin lama. Betul doktor ya, kita boleh jangka dah ya. Kenapa ni? Kenapa balik dia terus tidur letih sebagai contoh. Kenapa dah kurang layanan? Kenapa isteri ni biasa membebel, kali ni diam aja. Dia ada tanda-tanda. Simptom-simptom tu kita panggil. Jadi ini semua ni adalah bukti pembuktian dan bila kita dah sampai peringkat memang betul-betul yakin ada benda tu, barulah kita bawakan perkara ni kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa sebab di dalam mana-mana negeri dalam negara kita ni, terutama untuk yang beragama Islam, kita memang ada peruntukan undang-undang. Kalau ada seseorang yang membawa isteri, seseorang lari, itu pun satu kesalahan. Itu masalah betul. Kalau mana-mana ada orang yang cuba nak meruntuhkan rumah tangga suami ataupun isteri itu ya untuk mereka berpisah, itu juga merupakan satu kesalahan. Dan mana-mana orang yang cuba menghasut suami atau isteri untuk bercerai sekalipun, itu juga merupakan satu kesalahan yang mana boleh dikenakan hukuman denda semaksimum RM5,000 ataupun penjara semaksimum 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Wow. Tak berbaloi kita nak tackle, nak kacau orang tu, akhirnya kita ke penjara. Cuma dalam konteks ini menjawab soalan awal Uyaina tadi, gather ataupun kumpul dulu bukti sampai kita betul-betul yakin. Jangan cepat melatah. Baru sehari suami balik tak menghadap kita, tu ini abang ada perempuan lain ni, jangan begitu. Kita tengok mungkin waktu tu dia letih balik kerja kan, kusut masai, mungkin dia ada urusan banyak kan. Tapi kalau dah kerap sangat lain macam ni, sebelum tidur tengok telefon, bawa bilik air pun bawa telefon, pergi bilik air pun bawa telefon sebagai contoh. Itu adalah simptom-simptom yang menunjukkan kita kena berasa khawatir curiga dan juga mulalah kita buat sedikit sesiatan yang secara diplomasi lah panggil saya. Jangan terlalu terus nanti tolong siasat suami aku, nanti tolong, jangan begitu. Kita tengok macam mana keadaan. Kena gunakan kebijaksanaan. Bijaksanaan sebab kita takut nanti kawan tu cerita, isteri kau suruh aku siasat engkau lah. Sudah. Ataupun jadi suami kau pula suruh siasat engkau lah. Dan jadi masalah lain yang kita panggil ni tak macam perlu dah bagi pun. tips pula lah. Pertama sekali jangan sempat meletak. Lepas tu lakukan kegiatan FBI itu terlebih dahulu. Kemudian barulah bawa ke mahkamah dengan bukti-bukti yang ada. Baik, Dr. Aziz, saya nak tanya kau. Dalam kes begini ada laporan, ada siasatan, ada pemantauan, tetapi akhirnya dalam rumah tangga ni apa yang kita tak nak adalah konflik. Apa yang kita nak adalah perceraian. Betul. Tapi ada juga dilemanya apabila kita buat laporan, apabila kita ada pihak kita, sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk kita menguruskan konflik ini? Kita ada syak, ada curiga. Pasangan kita ada orang ketiga. Dan bagaimana kita harus berdepan dengan pasangan kita dan juga mungkin orang ketiga itu sendiri. Betul. Terima kasih Fahrin. Soalan ni bagus. Tapi sebenarnya kan si pelaku tu sebenarnya yang telah memberikan orang kata apa tanda-tanda tu. So ni macam saya katakan tadi dah macam beri tips dah tadi. Sebenarnya mereka yang telah menunjukkan simptom-simptom ni yang berlaku dalam keluarga. Dan sebagai seorang wanita khususnya kita di dalam rumah tangga ni bila kita nampak benda ni first kali yang kita buat dan perlu buat ialah komunikasi. Kita balik kepada komunikasi. Kalau dahulu kita boleh manja-manja, itu adalah sifat wanita untuk bermanja, berkomunikasi dengan suami. Tapi kadang-kadang kita dan satu lagi bila saya nak kata pasal wanita ni, kita juga kena bertegas
Bila kita tahu ada sesuatu tu, selain daripada komunikasi, kita kena bertegas, kita kena tahu hak kita. Itu sebabnya di dalam menguruskan konflik ini, tak kita kena duduk sekali, bersepakat dan cari apakah ketidaksefahaman itu. Tetapi Farin, bila berlaku benda ni, bila kita ada konflik, kita dah ada emosi punya, orang kata apa, faktor. So itu yang bila pula yang pihak lagi satu tu digunakan seperti gaslighting. Okey. Awak tak boleh hidup tanpa saya. Anak-anak tak boleh hidup tanpa saya. So itu yang diperkatakan. Jadi mereka jadi takut. So ini yang dikatakan mereka diam tadi. So tak mereka kena tahu hak-hak sebagai wanita, hak-hak apa yang ada di luar sana. Dan first sekali ialah kena tahu bahawa kena ada set boundary yang very healthy. Self-care. Kerana tak dia akan affect your mental, pemikiran, mental health. Kesihatan mental itu penting. Kita tak nak dia affect anak-anak kita tadi. Dan yang paling penting, kalau benda ini berulang berkali-kali, konflik ini telah terjadi, kita boleh juga bawa ahli keluarga untuk bersama-sama berbincang, bermusyawarah. Tapi kalau itu tidak boleh berlaku, last sekali ialah penjagaan diri, cari exit plan. Sampai berapa kali Farin kita hendak bertahan ya? Yana, kita hendak bertahan berapa kali ya? Cari exit plan, find a boundary, healthy boundary, dan kita juga kena faham bahawa kadang-kadang kita tidak boleh ubah orang lain. Yang kita boleh ubah ialah diri kita. So apabila semua itu telah dilakukan, konflik, nak mencari jalan tengah itu tidak lagi ditemui, walaupun pada mulanya saya katakan tak kita kena berkomunikasi. Ya, kalau tak ada jalan lain, kita perlu jaga diri kita. Betul. Kita wanita perlu perkasakan diri. Kita ada 4 perkara yang kita perlu buat bila tentang perkasa. Perkara pertama ialah power over. Kita kena ambil jalan untuk tidak beremosi, tetapi fikir apa yang kita hendak. Kemudian power to act. Kita kena ambil tindakan. Tak boleh lagi berdiam diri kalau kita diperlakukan berapa kali sebegitu. Dan power with. Ini yang kita kena ada support system. Kita ada kawan-kawan, kita ada saudara mara, ahli keluarga. Dan last sekali ialah knowledge. Macam mana yang sahabat saya terangkan di sebelah. Knowledge is power. Perlu ada jalan keluar di mana kita hendak mengadu. Baik. Ya. Dan juga sebenarnya satu lagi sama, self-esteem lah. Jangan rasa kita rendah, sebenarnya confident, dan jangan rasa kita rendah diri, tapi kita tahulah untuk bertindak tu. Betul. Baik, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung. Soalnya tambah 10 minit lagi boleh ni, tapi banyak kita kan. Sayang sebenarnya, tapi mungkin sedikitlah ringkasan daripada Tuan Faisal sendiri berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan Tuan. Okey, baik kepada semua penonton untuk hari ini, terutama saya rasa para isteri lah dan bakal menjadi isteri di luar sana yang menonton hari ini. Bila dalam situasi begini, kena tenang kena tenang. Yang kedua, jika benarlah ada elemen-elemen ataupun simptom-simptom seperti mana yang saya kongsikan tadi berlaku kepada pasangan perempuan, maka kaedah yang terbaik adalah kita cuba untuk memastikan suami kita tu suka kat kita balik. Cara kaedahnya adalah mungkin kalau kita tak mampu secara peribadi, maka kita kenalah berhubung dengan kita ada di, contoh di Jabatan Agama, di ada unit kaunseling, contoh juga di bawah jabatan kerajaan sendiri pun ada unit kaunseling. Kaunseling tu tak semestinya pergi ke jumpa kaunselor yang bertauliah. Kadang-kadang mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita ni yang dihormati oleh pasangan kita. Dapatkan nasihat mereka. Kerana untuk mereka ni cuba menasihati. Kalau nak buat betul-betul, buatlah secara betul. Maknanya kalau kamu nak menambahkan isteri saya lagi, tengok dulu, ukur baju diri sendiri dulu. Mampu ke tidak mampu. Manakala kamu ni isteri, macam mana? Kenapa pula ada hubungan dengan pihak lain? Hubungan kalau setakat bekerja tak apa. Kenapa perlu lebih keluar makan bersama dalam keadaan yang mencurigakan, pergi program bersama-sama, duduk berdua dalam ramai-ramai setahun duduk berdua je pula. Dah jadi bualan mulut pula kan. Jadi perkara-perkara begini perlu dielakkan. Jadi itulah sebagai nasihat saya. Dan perempuan kalau betul dah sampai peringkat kritikal dan memang betul yakin, saya setuju dengan apa yang Dr. Azri katakan tadi, kita kena fikir tentang kebajikan diri kita dahulu. What will happen to us in the future? Takkan kita nak merana selama-lamanya. Tetapi sebelum sampai ke peringkat tu, usahakanlah untuk selamatkan dulu perkahwinan tu. Kalau dulu puan mungkin tak berapa, asal-asal kahwin dulu cantik. Mungkin sebab dia sibuk menjaga anak dan sebagainya, terlupa pakai tudung pun sengit-bengit. Kali ni pastikan tudung tu sharp. Kalau dulu pakai kalau dulu mungkin bedak tu kurang, kali ni tebalkan sikit.
kita saingi pesaing kita itu, tarik balik hati suami kita. Suami pun kalau dulu perut macho je ke dalam, sekarang mungkin dah terkeluar sedikit. Sedut lagi Kita ambil kesempatan bulan puasa ni kan. Baik. Okey. Mungkin kita dah tidak ada baki masa lagi, tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Azmawati dan juga Tuan Fasluddin bersama kita pada hari ini. Ringkas, padat, tapi saya kira dah banyak memberi panduan kepada kita sebenarnya. Betul tu. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Ada yang berbau harum. Jangan ke mana-mana. Saya ke?